Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat kuliah Kesihatan Islam Tibbun Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuan-tuan sekalian, muslimin, muslimat, semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Maka sekali lagi kita membacakan doa untuk mereka yang sedang sakit. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbuna adhibil ba'as ishfi wa anta syafi. La shifa illa shifa'uk. Bismillah ya arqi min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli syarrin nafsin aw 'ainin. Wallahu yashfik. Bismillahi arqi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pada minggu lalu kita telah ambil bagaimana cara-cara memperbaiki dan mengobati segala macam penyakit dan menganggap bahawa penyakit ini merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada minggu ini insya-Allah kita akan ambil satu lagi tentang penyakit keluh kesah ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil anxiety, kemurungan. Dan bagaimana cara mengatasinya. Perkara ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ma'arij, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر آية. Yang bermaksud sungguh-sungguh manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir secara tabiinya. Idza massahu syarru jazu'ah, apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Manusia itu sudah bersifat keluh kesah, tetapi apabila ditimpa kesusahan dia bertambah keluh kesah. Dan boleh mengakibatkan kepada kemurungan dan sebagainya. Begitu juga wa idza massahul khairu manu'ah. Sebaliknya apabila dia mendapat kebaikan, rezeki yang banyak, kekayaan, dia amat kikir ataupun lupa daratan. Jadi bagaimana mengatasi penyakit ini? Allah menyebut illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, kecuali orang-orang yang mendirikan solat. Bukan sekadar mendirikan solat sahaja, di mana alladzina hum ala salatihim daimun, mereka sentiasa konsisten, iltizam, committed terhadap solat mereka. Dan begitu juga dalam masa yang sama mereka membelanjakan pada harta mereka itu ada hak untuk golongan fakir miskin tadi. Jadi cara mengatasi keluh kesah, kemurungan dan berbagai macam penyakit ini adalah dengan memelihara solat dan iltizam padanya, committed, konsisten, infak, sedekah pada golongan fakir miskin, percaya pada hari akhirat, takut kepada azab Allah dan memelihara marwah, menjaga amanah dan menunaikan janji, berzikir, berdoa dan mintalah pertolongan dengan apa? Sabar dan salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi itulah bagaimana Allah mencipta manusia. Di mana manusia ni secara tabiinya dia sudah ada satu sikap keluh kesah secara semula jadi tadi. Macam kita dalam
diri kita ni dia ada appendix. Pada bila-bila masa dia akan sakit appendix tadi. Benda tu ada dalam dirinya. Begitu juga hernia. Sudah ada. Tapi kalau dia tak jaga pemakanan dia, makanan yang seimbang, dia akan kena hernia. Sama ada yang mild, inguinal ataupun yang lebih major tadi. Begitu juga dengan prostate. Setiap kaum lelaki umur 50, 55, 60 ke atas memang ada potensi kena prostate tadi. Jadi maka itu memerlukan makanan yang seimbang. Jadi begitulah keadaan manusia ini diciptakan dalam keadaan keluh kesah secara naturalnya, tabiinya. Dia dah dicipta dalam keluh kesah, tapi apabila dia ditimpa kesusahan, dia bertambah keluh kesah. Tapi sebaliknya apabila dia mendapat kebaikan, kenikmatan, dia menjadi kikir ataupun amat kikir ataupun lupa dirinya. Jadi ini sifat semula jadi manusia, tak dapat kita nak elakkan, kerana memang Allah mencipta manusia itu dalam keadaan keluh kesah, gelisah, cemas, secara semula jadi. Jadi keluh kesah ini tidak mempunyai jiwa yang tenang ataupun cemas. Betul tak? Kita setiap hari kita akan sentiasa rasa cemas, bimbang, ragu-ragu, selalu dalam keadaan ketakutan, selalu merasa kekurangan dan tidak puas. Lebih-lebih lagi yang mana ketika berlakunya penularan pandemik COVID-19 tadi. Jadi berbagai macam penyakit, kegelisahan, kemurungan, mental illness ataupun heart diseases yang telah menimpa manusia seluruh dunia pada asalnya. Tapi apabila berlakunya pandemik COVID-19 selama 3 tahun, dia bertambah lagi 30%. Daripada 37% meningkat mereka yang mengalami penyakit jiwa atau mental illness meningkat sampai 67% lebih kurang. Ini penduduk dunia. Tapi sekarang ni selepas COVID-19 pandemik, Allah pelihara kita, keadaan semakin stabil, tetapi kita akan sentiasa berhati-hati kerana dia bukan pergi jauh-jauh. Kerana kuman ini, virus ini, dia tak pergi jauh-jauh. Dia sentiasa pergi dan datang balik. Jadi sebab tu kita sentiasa kena amalkan apa? Mask. Apabila kita berada dalam berkumpulan yang besar. Banyak minum air putih. Banyak amalkan minum air putih, banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan menjaga makanan kita. Maka itulah kata Syekh Abdul Aziz Marwan Ibn Hakim bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrun ma fi rajulin syuhha hali'un wa jubnun khali'un." Penyakit yang sangat dahsyat yang terdapat pada seorang insan ialah sifat tamak, tidak sabar, keluh kesah ataupun pengecut ataupun takut yang tidak terkawal tadi. Jadi dah kita takut, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada segala macam penyakit dipanggil jiwa yang tak nampak. Namun kita sentiasa mengharapkan belas kasihan Allah. Kerana manusia ini yang menjaga hatinya, dikatakan al-qalbu baina aidi rahman. Hati kita ini berada pada tangan jari jemari Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi penyayang tadi. Jadi sebab tu kita setiap hari lepas solat, apa kita baca? Ya muqallibal qulub wal absar. Ataupun ya muqallibal qulub, ya Allah Tuhan yang
balikkan hati manusia, thabbit, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ini pada jalan agamamu. Yang kita sangat takut ialah musibah fitnah yang mengenai agama kita. Yang sangat kita takut. Jadi maka dari itu kita juga kena jaga kesihatan kedua-duanya. Maknanya apa? Kesihatan zahir dan kesihatan batin. Kadang-kala kita lihat seorang manusia itu fizikalnya fit, sihat, bagus. Tapi kadang-kala kerohaniannya bermasalah. Apabila dia diuji, ditimpa musibah, sakit dan sebagainya, maka dia berkeluh kesah, mengeluh, tidak boleh terima, yang mengakibatkan fizikalnya pun jatuh sakit. Ada pula manusia dia punya secara spiritualnya, kerohaniannya baik. Dia jaga solat, zikir, tilawah dan sebagainya. Tapi fizikalnya dia tak jaga. Fizikalnya, zahirnya, jasadnya dia tak jaga. Dia tak menjaga pemakanannya, dan gaya hidupnya, pola hidupnya dan sebagainya. Jadi kedua-duanya perlu dijaga, zahiran wa batinan, kedua-duanya. Kerana jasad kita ini akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Wa an jasadihi fima afna. Pada hari kiamat nanti Allah akan tanya tentang jasad yang Allah beri kepada kita yang sihat, yang ganteng, yang hebat. Tapi apabila kita tak menjaganya dengan baik, maka kita ditimpa berbagai macam penyakit. Ala kulli hal, apabila kita sudah mengambil langkah-langkah kesihatan, gaya hidup sihat, kita jatuh sakit juga, itu sudahlah dikatakan qada dan qadar. Kita kena terima. Kena terima apa? Qada dan qadar. Macam kita selepas ataupun ketika musim pandemik ataupun selepasnya, kita dah jab kan? First jab, second jab, Pfizer. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang nombor 3 tu apa? Yang power tu apa? Booster. Booster 1. Booster 2 tadi. Itu pun kena juga. Setelah dia mengambil langkah-langkah, apa dia? Perlindungan. Itu baru dikatakan takdir. Walaupun kita dah ambil booster 1, booster 2, kita bukan Captain America. Mana kebal tidak. Jadi kita kena menerima kenyataan dan hakikatnya. Kemudian penyakit keluh kesah ni dia berkaitan dengan ada dia punya tanda-tanda dan simptom dia tadi. Ini mengalami penduduk dunia. Dan baru-baru ini sebahagian di antara penduduk Singapura ni mengalami mental illness. Wa'iyazbillah, semoga Allah pelihara. Dan kebanyakan mereka adalah di kalangan muda. Di kalangan apa? Pemuda dan pelajar-pelajar. Dia tak boleh tahan, stres, tekanan dan sebagainya, dan ada yang bunuh diri. Wa'iyazbillah, semoga Allah pelihara keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi tandanya, gejalanya, orang ada kena penyakit keluh kesah dan anxiety ini, kemurungan. Pertama, dia merasa feeling restless dan hopeless. Merasa lelah, lemas, tak ada harapan. Itu di antara tanda dan gejala. Being easily fatigued. Cepat penat. Cepat apa? Penat. Ataupun capek. Yang ketiga, having difficulty concentrating. Mind going blank ataupun stress. Dia mengalami kesukaran untuk fokus. Untuk apa? Khusyuk. Katakan dalam solat. Dia mengalami kesukaran untuk memberi penumpuan. Dia punya minda, akal dia
Maknanya kadang-kala tiba-tiba blank. Dia tak dapat nak berfikir. Ataupun stres. Solat pun tak khusyuk tadi. Ini pun antara gejala keluh kesah ataupun anxiety. Yang kelima dikatakan having muscle tension. Dia merasakan ada tekanan terhadap otot-otot dia, muscle. Yang keenam, difficulty controlling feelings of worry. Dia mengalami sukar untuk mengawal perasaan apabila ada kesusahan tadi, kebimbangan. Dia panggil apa? Kebimbangan ataupun apa dia? Depression. Yang ketujuh, having sleep problem. Sebenarnya ni penyakit yang dialami oleh penduduk dunia akhir zaman. Masalah apa? Masalah sukar untuk tidur. Ataupun difficulty falling asleep. Susah nak tidur. Dah dia letakkan badannya, lambungnya ke atas katil, dah baca doa dan sebagainya. 1 jam, 2 jam pun tak tidur-tidur. Tak tahu apa yang dipikirkan. Ini pun di antara tanda-tanda lah. Gejala apa dia, penyakit keluh kesah ataupun anxiety. Maknanya tidur yang tidak memuaskan. Ataupun yang paling popular dia panggil insomnia. Insomnia. Maknanya apa? Inability to get enough sleep. Jadi ini pun boleh diatasi dengan kita berdoa, mengamalkan makanan yang seimbang, mengamalkan herba-herba sunnah. Seperti kita nak tidur tu, air lebih kurang 100 ml, 1 gelas, air suam, letak 1 sudu, makan apple cider yang organik, kemudian letak sedikit saja madu dan kacau, diminum 45 minit sebelum apa? Sebelum tidur. Bacalah bismillah dan al-fatihah, dia boleh membantu insya-Allah. Boleh membantu untuk buat kita tidur. Kerana orang yang tak boleh tidur ni kerana dia kekurangan satu sel hormon, dia panggil melatonin. Melatonin. Melatonin ni ini dia membantu sel ini ataupun hormon ini membantu orang untuk tidurlah. Walaupun kita baca doa bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya, ataupun bismikallah wada'tu jambi, wa fawattu amri, wa aslamtu nafsi, macam-macam doa yang diamalkan. Jadi ini perkara biasa yang boleh diatasi. Jadi apa dia? Yang ada orang mengalami kehidupan keluh kesah, stres, anxiety. Biasanya yang kita amalkan adalah zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tilawah Quran. Kerana Quran adalah penawar, dan kita banyak muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Yang ada orang dia pergi yoga, balik yoga pun tak tenang-tenang juga. Selalunya orang pergi yoga tu dia dapat relax the mind kan. Baik. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam menafsirkan sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, dan antara maksudnya dikatakan apabila engkau ditimpa musibah, ujian, maka janganlah engkau berkeyakinan bahawa rasa sakit yang menimpamu itu sehinggalah duri yang menusuk dirimu terkena benda-benda yang bahaya akan berlalu tanpa bererti. Kalau kita diuji dengan kesakitan ataupun menimpa diri kita, dia bukan hanya sia-sia akan berlalu tanpa erti. Jadi itu tandanya Allah sayang kepada kita. Sebab tu Allah timpakan kita musibah. Ataupun Allah kenakan kita penyakit. Jadi maknanya dia ada apa? Ada
sesuatu yang tujuan matlamat. Kerana Allah pilih kita. You are the chosen one. Allah timpakan sakit kerana Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Ataupun kafara. Apa dia bilang? Kafara. Jadi positif, orang beriman ni positif tadi. Sebab tu kita ziarah orang sakit. Yang pertama sekali kita ucapkan apa? La basa bihi tahurun insya-Allah. Tak mengapa. Bersih insya-Allah kafara. Allah nak bersihkan kamu. Sebab tu Allah sayang kamu, Allah pilih kamu, Allah kenakan penyakit. Paling-paling pun kita sakit kalau 1 tahun 365 hari. Berapa hari sakit? 15 hari. 350 hari sihat, betul? Itu Haji Bakar. 350 hari, 15 hari saja sakit. Ataupun 20 hari saja sakit. Ataupun 25 hari saja sakit. Yang lain semua sihat. Ataupun yang ada orang mungkin Allah nak bersihkan betul-betul kafara. Allah timpakan dia lepas satu sakit kepada satu sakit. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Mana kita, orang yang beriman ni senantiasa dalam keadaan positive thinking tadi. Ya, sebab tu seorang doktor pakar, namanya Dr. Jamil Al-Qudsi, bagaimana dia merawat pesakit-pesakitnya. Jadi 85%, 90% dapat diatasinya, dirawatnya baik. Pertama dengan makanan yang seimbang. Maknanya pola hidup dia punya lifestyle. Kalau dia dapat robah dia punya lifestyle, insya-Allah penyakitnya akan baik. Yang kedua, dia tidak mengeluh. Positive thinking. Dia bersyukur kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Itu kalau dia ada, insya-Allah dia akan cepat sembuh tadi. Kerana yang menyembuhkan penyakit ni bukan obat, bukan doktor, tapi diri kita yang melawan. Dalaman kita spiritual tadi. Dalaman kita yang kuat melawan penyakit-penyakit ini. Sama juga orang yang kena penyakit kanser tadi. Kalau dia terus hopeless, putus asa, maknanya dia punya sel kanser tu akan membiak lebih cepat. Tapi kalau dia yakin, semangat dia kuat dan sebagainya, dia mengamalkan herba-herba sunnah seperti minyak zaitun, organic extra virgin minyak olive oil, habbatus sauda, madu yang asli dan sebagainya. Kalau dia amalkan mengikut aturan makanan yang betul, dengan begitu juga dia tak boleh bersedih hati. Dia tak boleh apa? Bersedih hati tadi. Yang ada orang dia kena kanser, kata doktor, your life only 6 months tadi. Habislah. Kalau dia putus asa, bukan 6 months, 1 bulan dah meninggal. Tapi kalau dia punya dalaman dia tu kuat, melawan, dia yakin, kerana yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari kita lepas solat tu kita mengamalkan doa ini yang Nabi ajarkan. Apa dia? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ham. Ya Allah, aku berlindung diri padamu dari rasa sedih. Dan resah gelisah tadi. Ham ini sesuatu yang kebimbangan. Ataupun hazan. Hazan ni sedih. Apabila sesuatu kehilangan. Wa a'udzu bika minal ajaz, dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah daripada sifat lemah. Jadi sifat lemah, hopeless ini pun penyakit jiwa. Ataupun kasal, penyakit malas. Penyakit malas ini pun sebenarnya penyakit jiwa.
Dan aku berlindung diri padamu ya Allah sifat pengecut. Pengecut pun sifat apa? Sakit jiwa juga. Takut. Banyak bimbang. Nak buat itu takut, nak buat ini takut, nak buat ini takut, macam-macam. Tapi kalau dia yakin, sentiasa positif, dia tak ada perasaan takut, jubun ataupun bokhel, penyakit bakhil. Kadang-kadang penyakit bakhil ni orang takut kalau dia keluarkan zakat, infak, sedekah, dia jatuh miskin. Tapi kalau orang yang yakin dengan Allah SWT, dia tahu bahawa Allah akan melipat gandakan. Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, engkau tambahkanlah orang yang infak itu, sesuatu imbalan yang baik. Dan begitu juga aku berlindung diri kepadamu ya Allah daripada cengkaman hutang, penindasan orang yang menuntut hutang. Ini pun penyakit akhir zaman. Pasal apa? Apabila ramai di kalangan anak muda ni dia suka bermain dengan credit card. Ini berlaku sangat dahsyat ketika zaman pandemik. Kan pandemik banyak orang yang kena buang kerja lah, perniagaan ni tak menjadilah, macam-macam, yang ada gaji kena potong 50% lah dan sebagainya. Jadi dia dah biasa hidup mewah, tiba-tiba Allah tarik separuh daripada pendapatannya ataupun sebagainya, dia sudah keluh kesah. Akhirnya dia akan berhutang. Apabila dah banyak hutang, lebih-lebih lagi dengan abang long kan. Abang long ni sebenarnya baik. You mau gua kasih, you mau gua kasih tadi. Syaratnya 10%, 15%. Apa dia bilang? Pokok tak bayar tak apa, bunga bulan-bulan bayar. Ini berbahaya. Jadi akhirnya dia hidup dalam keadaan sengsara. Jadi bagaimana kita nak keluarkan daripada kemelut ini, penyakit keluh kesah, penyakit anxiety, kemurungan, cemas, adalah Allah mengatakan illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang mendirikan solat. Dia bukan hanya mendirikan solat sahaja, bahkan dia daimun, maknanya konsisten, kekal, committed, memelihara 5 waktu solatnya. Dan bukan hanya mendirikan 5 waktu solat sahaja, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Jadi khusyuk dalam solat itu adalah rawatan yang paling baik daripada segala kemurungan, kesedihan, kecemasan, stres dan sebagainya. Ini Allah mengatakan dalam surah Ma'arij ini. Setelah dia mendirikan solat secara konsisten dan istiqamah, alladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Walladzina hum fi amwalihim, dan terhadap sebahagian harta dia, dia ada bahagian untuk golongan fakir dan miskin dan golongan yang memerlukan. Jadi salat dan infak dan zakat, kedua-duanya adalah saudara kembar. Jadi sebab itu kalau kita berpagi-pagi ini diamalkan sedekah sebelah pagi, sebelum zuhur, ada Allah mengutus 2 malaikat turun ke bumi ini pagi-pagi. Jadi apabila si fulan itu bersedekah, maka malaikat yang satu ni mengatakan Allahumma a'ti munfikan khalafan. Malaikat ni mendoakan, ya Allah engkau berikanlah si fulan itu dengan dia punya sedekah, infak. Khalafan tu maknanya imbalan berlipat kali ganda. Dan begitu juga wa'ati munsikan talafan. Engkau jadikanlah, engkau timpakanlah orang yang kikir, dia mumsikan ni maknanya dia tahan harta dia. Talafan maknanya kehancuran. Kehancuran. Malaikat yang nombor 2 ni. Malaikat nombor 2 doakan. Yang malaikat pertama tu dia doakan orang yang infak pagi-pagi, sedekah, zakat,
dia punya harta berlipat kali ganda. Jadi ini pun dapat mengatasi masalah penyakit. Ada hadis yang lain dikatakan as-sadaqah, ataupun dikatakan bahawa tadawu maradakum bis sadaqah. Obatilah, obatkanlah, bantulah untuk mengobat mereka yang sakit di kalangan kamu itu dengan sedekah. Dengan sedekah. Jadi kalau kita ada anggota salah satu daripada anggota keluarga kita yang sakit, yang sedang pergi operation ke, sakit ke, dah lama, maka kita ambil sedikit dari harta dia tu, kita infakkan. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini. Betul tak? Pada hari Jumaat ini kita buatlah apa ke, nasi sambal goreng ke, satu bungkus berapa? Sekarang dah tak dapat $3 kan? $4 ke, 10 bungkus ke, letak kat depan pintu Masjid Al-Kaf. Jadi orang yang datang belum sempat makan pada hari Jumaat, dia ada bekalan dia tadi. Contohlah, contoh. Kalau tak ada, epok-epok pun boleh. Ataupun apa sahaja yang menjadi sedekah pada hari Jumaat, insya-Allah niatkan semoga apa? Anggota keluarga kita yang sakit tu cepat sembuh. Jadi itulah yang berkaitan dengan keluh kesah tadi yang Allah sebut dalam surah Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Menurut seorang pakar kesihatan mental, Dr. Zakiyah Darajat, dia menjelaskan bahawa penyakit itu, penyakit jiwa ini ada dua macam. Yang dikatakan tadi keluh kesah, gelisah, cemas, anxiety. Ada dua macam penyakit jiwa ataupun mental illness. Baru 3 minggu lepas atau 2 minggu lepas ada masjid ada jalankan tabung derma untuk pesakit mental kan, ingat tak? Dia 2 minggu lepas atau 3 minggu lepas. Jadi pertama tu penyakit jiwa ataupun kesihatan mental ini adalah penyakit jiwa yang disebabkan gangguan-gangguan kejiwaan yang telah melarut. Maknanya melarut tu berpanjangan lah. Yang telah melarut, berpanjangan, sehingga mencapai puncak tanpa suatu kawalan yang wajar. Jadi kalau dia tak dikawal awal-awal, penyakit keluh kesah, penyakit cemas, mental illness dan sebagainya, sudah sampai kepada apa? Kemuncak dia tadi. Kalau dia tidak dirawat, dengan kata lain disebabkan oleh hilangnya keseimbangan, mental disorder dipanggil. Keseimbangan apa? Mental secara menyeluruh. Wa iyazubillah, semoga Allah pelihara. Dan begitu juga dikatakan akibat keadaan lingkungan. Kenapa tidak ada mempunyai keseimbangan mental secara menyeluruh? Kerana lingkungan dia. Dia punya environment, sama ada di rumah, sama ada tempat kerja, sama ada environment tempat tinggal dia, maknanya menekan. Apa tu? Membuat dia stres, ketegangan batin, keluh kesah dan sebagainya. Ini pertama. Ini yang pertama. Tadi dikatakan apa? Penyakit jiwa itu ada dua, atau mental illness itu ada dua. Ini yang pertama. Yang berkaitan dengan apa? Gangguan-gangguan kejiwaan yang berlarutan. Disebabkan environment dia, sekitaran dia. Yang kedua, dikatakan kesihatan mental ini yang disebabkan oleh adanya kerosakan anggota organ tubuh. Salah satu anggota organ tubuh dia, contohnya otak. Ataupun ada brain tumor ke, ataupun saraf yang tengah utama. Anggota fizikal yang lain untuk menjalankan tugas.
Jadi ini akibat kerana dia punya organ-organ dalam tubuh badan ada yang sakit ataupun rosak. Apa punca dia? Mungkin disebabkan kerana keracunan. Contohnya akibat orang yang suka mengambil alkohol. InsyaAllah orang Islam tak adalah. Ini penduduk dunia. Ataupun dia melazim suka makan obat-obat perangsang. Apa obat-obat perangsang ni? Seperti steroid. Ataupun minuman yang merangsang. Seperti Red Bull. Sekarang ni macam-macam obat perangsang. Ataupun minuman perangsang. Kalau dia selalu minum obat-obat perangsang ini, dia pun boleh mengakibatkan kesihatan mental dia. Ataupun dia banyak mengambil obat-obat drugs, obat-obat doktor yang kandungan drugsnya begitu tinggi. Seperti steroid, morfin ataupun sebagainya. Ataupun kerana gaya hidup dia, pola hidup dia bergelumang dengan maksiat. Itu pun boleh mengakibatkan jiwa dia tertekan, sakit jiwa. Dengan kata lain, bahawa penyakit mental yang kedua ini ialah kerana penyakit organik. Maknanya sama ada organ-organ dalam tubuh badannya ataupun bukan. Maknanya apa? Rosak ataupun sakit dan sebagainya. Jadi dia ada dua. Tadi dikatakan apa? Yang rohani, kejiwaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan dia punya fizikal dia. Jadi ini masih boleh diobati kalau bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah sediakan beberapa rawatan. Ini kalau kita lihat penduduk dunia lah, macam-macam penyakit. Gaya. Kalau tak diatasi, dia boleh boleh wa'iyazbillah sakit gila tadi. Lagi satu penyakit SAD, dia panggil Social Anxiety Disorder. Apa dia Social Anxiety Disorder ini? Social Anxiety Disorder ini adalah dia katakan problematic type of anxiety. Social Anxiety Disorder ini adalah lagi satu, dia katakan jenis anxiety, kemurungan, di mana banyak orang mengalami daripadanya. Ini penduduk dunia. Bukan Singapura saja, penduduk dunia. Dia katakan another problematic, jenis kemurungan. Jenis apa? Kemurungan. Dipanggil Social Anxiety Disorder. Ataupun kemurungan sosial yang tidak menentu tadi. Jadi dikatakan SAD ini, Social Anxiety Disorder, apabila seseorang mempunyai Social Anxiety Disorder, maknanya kemurungan sosial tidak menentu, dia akan mempunyai masalah berinteraksi dengan manusia. Ataupun berinteraksi, bergaul dengan orang ramai. Ataupun masyarakat. Jadi dia tak boleh, tak boleh berada di tengah-tengah orang ramai. Ataupun masyarakat, dia akan mengalami masalah. Ini dipanggil Social Anxiety Disorder. Ini pun masalah juga, salah satu jenis penyakit jiwa. Jadi maka dari itu sebahagian mereka ini apabila sudah ada SAD ini, Social Anxiety Disorder, dia tidak boleh, tak dapat nak keluar dari rumah. Setiap kali dia nak keluar dari rumah, dia rasa takut, kebimbangan, cemas, ataupun feeling an extreme sense of panic. Setiap kali dia keluar rumah, dia ada perasaan apa? Takut, cemas. Jadi ini dipanggil Social Anxiety Disorder. Kemurungan. Ataupun dia suka menyendiri. Jadi lebih-lebih lagi kalau orang yang sudah pencen lebih awal, 55, dah pencen, 60 dah pencen, dia boleh cepat kena Alzheimer,
ataupun demensia. Jadi sebab tu Singapura tak digalakkan orang pencen awal-awal. 60 tahun dia nak pencen pun dia suruh sambung lagi setahun kan. Sampai 69 dia bilang Haji ma'assalamah tadi. Dah 69 sudah cukup lah sambung, sudah 9 tahun sambung kan. You can take a rest tadi. Jadi ini kalau dia dah 60 tahun dia masih bekerja, dia bercampur dengan masyarakat, dia aktif, dia buat kerja-kerja dakwah ke tabligh dan sebagainya. Jadi dia punya otak berfungsi, cergas. Tapi orang ini yang ada SAD ini, kenapa? Dia tak boleh. Dia ada situasi kemurungan yang tak boleh bercampur dengan orang ramai. Ini dia panggil SAD, Social Anxiety Disorder, situasi yang tak menentu. Dia dalam masalah sosial. Lagi satu, yang kedua, wa'iyazbillah, Obsessive Compulsive Disorder. Ini nombor 2 punya penyakit jiwa. Having OCD can be challenging in many ways and it may tough for some people to live without complication. Di orang yang ada penyakit ni, Obsessive Compulsive Disorder ini, maknanya dia ada OCD dia panggil. Dia masih boleh kontrol OCD ini. Dan it can be controlled with therapy. Dia boleh dirawat, dikontrol, dikawal dengan terapi. Orang yang ada OCD ini, Obsessive Compulsory Disorder ini, dia ada satu macam compulsion. Compulsion ni macam penyakit was-was. Contoh yang paling mudah, dia ambil wuduk sampai 3 kali, 5 kali, 10 kali. Dah ambil wuduk, ambil lagi. Dah ambil wuduk, ambil lagi. Kadang-kadang dia kalau cuci tangan pun, orang cuci tangan sekali, 2 kali. Dia cuci tangan sampai 5 kali nak makan. Dia nak cuci toilet ni sampai 7 kali tadi, simbah air. Orang cuci toilet seminggu 3 kali kan. Dia 1 hari 7 kali. Setiap 2 jam isi air dalam baldi, simbah. Setiap 2 jam isi air dalam baldi, simbah. Dia sentiasa ada macam penyakit macam penyakit was-was lah. Jadi itu kejap-kejap dia nak simbah air. Jadi sasaran lah orang yang jadi dia punya jiran dia. Pasal dia kejap-kejap simbah air, kejap-kejap simbah air. Jadi ini di antara Obsessive Compulsive Disorder tadi. Mana tidak boleh kontrol sesuatu. Kadang-kadang dia dah kunci pintu, tapi kejap-kejap dia rasa rumah dia belum kunci lagi. Kejap-kejap dia keluar, dia kunci. Kalau dia ada motor dia dah lock dah switch off engine, tapi dia masih rasa dia belum kunci lagi. Ini kadang-kadang orang ada macam ni, dia panggil Obsessive Compulsive Disorder. Namun ini semua dapat diatasi dengan terapi dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan adalah dikatakan pertama sekali adalah dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dia banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan membaca Quran dan iltizam dengan solat 5 waktu. Jadi dengan adanya istighfar, bertaubat, amalan asasi yang lagi penting. Dan begitu juga sangat berfaedah bagi umat Islam, terutama menolak bala, bencana. Jadi subhanallah, maha suci Allah ini, Allah maha pengasih terhadap hamba-hambanya apabila dia kembali kepada Allah. Yang kedua, banyak berzikir dan berdoa untuk menolak bahala. Dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan la yaruddu qada illa du'a, tidak menolak akan qada Allah kecuali dengan doa. Walaupun Allah dah qada'kan sesuatu, Allah dah takdirkan sesuatu, tapi oleh kerana hamba itu dia sentiasa berdoa, merayu, berdoa pagi petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maknanya Allah tarik
takdir itu ataupun sebagainya. Kerana doa adalah senjata yang besar dan manfaat, dan digalakkan supaya kita banyak berdoa. Antaranya adalah doa yang paling penting. Boleh kita hafal doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku meminta perlindunganmu, ya Allah, dari hilangnya nikmatmu yang kau berikan kepada kami. Tiba-tiba nikmat hilang. Tiba-tiba nikmat kesihatan hilang dengan sekelip mata. Wa min tahawuli afiyatik, dan perubahan kesihatan yang kau berikan pada kami. 350 hari sihat, tiba-tiba datang penyakit tadi. Dengan secara tiba-tiba perubahan kesihatan. Wa fujaati ni'matik, dan kejutan bala yang datang. Sebagaimana kita kena pandemik 3 tahun 4 tahun kan, COVID-19 kan. Jadi maknanya kejutan balamu terhadap penduduk bumi yang banyak ingkar kepada Allah SWT. Tiba-tiba Allah timpakan mereka bala secara mengejut. Dan daripada segala kemurkaanmu, wa min jami'i sakhatik, daripada segala kemurkaanmu tadi. Sekali lagi kita baca, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik wa jami'i sakhatik. Jadi pertama tadi apa? Solat, yang kedua berzikir, berdoa, dan yang ketiga melazimi solat-solat fardu dan solat-solat sunnah. Kalau ini kita dapat amalkan, insya-Allah kita dapat mengatasi penyakit keluh kesah cemas, ataupun dia panggil apa tu, obsessive compulsive disorder, ataupun yang lagi satu apa, OCD. Maknanya OCD tadi apa? Yang dikatakan adalah antaranya social anxiety disorder tadi. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada penyakit-penyakit kejiwaan, keluh kesah, cemas dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'is samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbuna adhibil ba'as ishfi wa anta syafi. La shifa illa shifa'uk, shifa'un la yughadiru sakamuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita tutup dengan wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.